Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan pantun. Pantun ialah satu puisi tradisional yang terdiri daripada 2 baris hingga 16 baris ayat dan mempunyai ikatan berirama atau mempunyai sebutan yang sama di hujungnya. Jadi pantun ni paling sikit 2 baris. Dan biasanya yang banyak adalah 16 baris. Tapi yang selalu kita dengar adalah 4 baris. Jadi setiap baris tu dipanggil kerat. Jika 2 baris, pantun 2 kerat. 4 baris, pantun 4 kerat. Pantun 6 kerat. Jadi ini adalah contoh pantun 4 kerat. Jadi pantun 4 kerat ni dia ada 4 baris. Ada 1, 2, 3, 4 baris. Jadi untuk setiap pantun, jika dia 2 kerat, baris 1 akan jadi pembayang, baris 2 akan jadi makna. Jadi jika dia pantun ni 4 kerat, 2 baris atas ini adalah pembayang dan 2 baris bawah ini adalah makna. Kalau 6 kerat, 3 atas pembayang, 3 bawah makna ataupun maksud pantun. Bentuk pantun, rima akhir tu, ini rima akhir. Rima akhir baris 1 tengah ngah akan sama dengan baris ketiga. Nah, ngah dan nah bunyinya sama, tu irama bunyi. Baris kedua bunyinya ga dan yang keempat bunyinya ga juga sama. Okey. Jadi mari kita baca sama-sama pantun ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Jadi ini contoh pantun 4 kerat. Bila kita nak lihat apakah maksud pantun, apakah makna pantun, kita akan lihat pada baris ketiga dan baris keempat. Ini makna. Atas ni pembayang. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey. Maksudnya hancur badan dikandung tanah. Maknanya badan ni kita dah mati, badan dah hancur dekat dalam tanah. Maksudnya dah mati, tetapi budi yang baik, jasa yang baik, apa yang kita tolong orang tu yang baik dikenang juga. Walaupun kita dah mati, tapi kita punya jasa tu tetap orang kenang. Itulah dia makna pantun ini. Okey, cuba lihat pantun di bawah ni. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi ni ialah pantun 4 kerat. Sebab apa? Sebab ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Hutang emas boleh dibayar. Hutang emas ni maksudnya ialah duit. Kita hutang duit dengan orang, kita boleh bayar. Tapi hutang budi dibawa mati. Hutang budi ni maksudnya apa yang orang tu tolong kita, kita akan ingat sampai mati. Ada masa kita tak boleh nak tolong dia balik pun. Jadi hutang budi ni dibawa mati.
Seterusnya buku teks, buku surat 67. Terdapat beberapa pantun dan dia suruh kita cari makna pantun. Jadi macam mana nak cari makna pantun? Lihat pada baris ketiga dan keempat. Okey. Kita baca dulu. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi kita lihat pada baris ketiga dan keempat. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi Cikgu Din cakap supaya waspada mengambil alatan. Waspada tu maksudnya hati-hati supaya diri tidak luka, tidak tercedera. Jadi maknanya di sini kita hendaklah berhati-hati ketika mengambil alatan agar tidak tercedera. Agar ni samalah masuk dengan supaya tidak tercedera. Seterusnya, beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang padah. Tengok baris ketiga dan keempat, dia kata sini tempat basikal dan motosikal diletak, disusun. Tersusun ni disusun lah. Jadi bermain di sini mengundang padah. Padah ni benda yang tak bagus lah, cedera ke, kemalangan ke. Jadi cikgu dia kata apa? Kita tidak boleh bermain di kawasan meletak basikal dan motosikal untuk mengelakkan padah. Seterusnya, bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Ini maksudnya kita lihat baris ketiga dan keempat. Dia suruh kawan dia dengar nasihat. Apa nasihat dia? Keselamatan diri perlu diutamakan. Jadi kita boleh tulis makna pantun. Kita perlulah mengutamakan keselamatan diri. Tugasan awak pada hari ini ialah buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 72 dan 73. Muka surat 72, baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Dia suruh kita padankan pantun dengan gambar. Jadi makna pantun ni mestilah sama dengan gambar. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Jadi nak lihat makna, kita kena lihat pada baris ketiga dan keempat. Nak lihat makna pantun. Jadi awak rasa apa? Dia kata loceng rehat sudah berdering, loceng dah bunyi. Dia suruh beratur di luar kelas. Jadi gambar mana orang beratur di luar kelas. Seterusnya, orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Makna pantun yang kedua adalah waktu rehat pergi kantin. Dah sampai kantin jangan berebut ketika membeli. Maksudnya nak beli barang
Jangan berebut. Kena apa? Kena beratur. Jadi mana gambar orang beratur nak beli makanan? Dan pantun yang ketiga, simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Okey, tatang ni maksudnya membawa. Tatang ni dia bawa pakai tangan tu, dia tadah tangan. Pinggan tu dia letak di atas tangan dia. Itulah maksud dia tatang. Dia pegang pinggan tu, dia bawa. Tatang pinggan berhati-hati. Jadi dia suruh hati-hati bawa pinggan supaya apa? Isinya bimbang isinya tumpah. Jadi supaya tidak tumpah isinya. Mana gambar orang bawa pinggan, gariskan. Seterusnya muka surat 73. Baca pantun, kemudian nyatakan maksud pantun. Ini pun sama, dia suruh cari maksud pantun ataupun makna pantun. Jadi kita baca dulu. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Jadi tengok baris ketiga dan keempat. Usah berlari dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Jadi di sini makna pantun awak boleh tulis, kita dilarang berlari di dalam apa? Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Kita dilarang berlari dalam tandas kerana apa? Kerana lantainya licin nanti tersungkur. Okey, seterusnya pantun yang kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Okay, maksud pantun, kita hendaklah memastikan apa? Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Jadi kita perlu pastikan apa? Pastikan apa? Pastikan sebelum menekan. Okey, seterusnya yang ketiga. Pergi ke lata membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Kita hendaklah apa? Ni sama diikut baris dia. Yang ketiga dulu baru yang keempat. Kita hendaklah buat apa? Supaya apa? Kita hendaklah mengikut supaya. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.